Kisah kegigihan pasangan suami isteri OKU serta sekitar kemeriahan Tahun Baru Cina antara fokus yang akan dibawakan dalam lintas langsung dari Kelantan. Muhammad Amirul Hafiz Rosli ada butirannya. Silakan Amirul. Baik Syakir, nyambungan terlalu banyak adat elektrik pada satu soket menyumbang kepada peningkatan kes kebakaran di Kelantan. Ini terutama berlaku pada musim perayaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan, Zainal Madasin berkata, statistik kebakaran di negeri ini menunjukkan peningkatan lebih 200% jumlah panggilan tahun lalu, iaitu sebanyak 4,527 kes. Daripada jumlah tersebut, 1,247 merupakan panggilan kebakaran, 1,778 panggilan penyelamatan dan 5,417 adalah panggilan tugas-tugas khas. Contoh satu soket digunakan, satu soket tu, tapi dia guna bermacam-macam peralatan elektrik. Contohnya striker, macam saya kata tadi, cerik air. Dan apa lagi keperluan memasak lagi dah, walaupun ada juga dapur masak. Jadi kita nampak di sana kebanyakan punca dia yang elektrik ni. Yang lain-lain tu kecuaian tu biasalah, lupa nak tutup ni kan, yang gas memasak juga kan. Selain itu katanya kebakaran kenderaan juga berlaku disebabkan kecuaian pemilik memastikan kenderaan dalam keadaan baik sebelum pulang ke kampung halaman. Beliau menyatakan demikian dalam temu bal eksklusif bersama berita RTM mengenai kesiapsiagaan menghadapi Ops Perayaan Tahun Baru Cina di Tunjung, Kota Baru. Zainal berkata JBPM Kelantan sentiasa bersedia menghadapi peningkatan jumlah trafik yang meningkat 800,000 kenderaan perantau dijangka memasuki negeri ini sempena musim cuti sekolah. Pemantauan hotspot di kawasan Kemalangan iaitu di Jeli, Gua Musang dan Pasir Putih turut dipertingkat. Bagi melancarkan operasi penyelamatan, 6 buah motosikal berkuasa tinggi dari unit bermotor bomba digunakan di jalan yang sesak selain pelbagai tugasan lain. Meskipun Tahun Baru Cina disambut dalam norma baharu berikutan negara berhadapan dengan pandemik COVID-19, namun sambutannya tetap meriah bagi mengekalkan keharmonian dan semangat menyambut kedatangan Tahun Baharu Cina yang akan dirayakan esok. MCA Kelantan mengadakan program tinjauan mesra sepanjang 6 km di sekitar bandar Kota Baru. Menurut pengurusi MCA Negeri Kelantan, Chua Hot Kuan, program bermula dari Jalan Kebun Sultan sehingga Pasar Malam Parit Dalam. Dan dalam serba kekurangan ini, kita bukan nak berlumba kebendaan. Kita jalan pada malam ini pun dengan untuk bermula di Kelantan ini untuk menitik beratkan keharmonian dan kita nak menaikkan suasana perayaan sahaja supaya semua kaum di negeri Kelantan boleh merasa perayaan bersama, di mana di Malaysia ini kita semua raya bersama. Buah limau dan ampau diedar kepada masyarakat setempat pelbagai kaum sambil diiringi kumpulan tarian singa. Beliau turut berharap agar keharmonian dan perpaduan yang dicapai hari ini dikekalkan pada masa akan datang. Walaupun memiliki fizikal yang tidak sempurna, namun kekurangan itu tidak menjadi penghalang bagi pasangan suami isteri untuk mengusahakan kebun tanaman lain di kampung Pulau Hilir, Kubang Kerian. Muhammad Hafiz Abdul Rahman, 40 tahun dan isterinya Nurul Izaifah Daud, 33 tahun, membuktikan mereka mampu berdikari dengan mengusahakan tanaman pelbagai di kebun seluas 0.2 hektar itu. Pasangan itu juga merupakan bekas atlet Paralimpik Kelantan dalam sukan angkat berat manakala isterinya bermain bola jaring. Menurut Muhammad Hafiz, tanggungjawab menyara isteri serta 2 anak perempuan berusia 8 tahun dan 6 bulan menjadi penguat semangat bagi dirinya. Untuk bercucuk tanam, Hafiz terpaksa merebahkan badan serta merangkak kerana kedua-dua belah kakinya tidak dapat diluruskan menyebabkan dia terpaksa berjalan dengan lutut yang membengkok. Dari segi cabaran tu, dari segi pergerak okey lah. Tapi disebabkan oleh tanggungjawab yang besar untuk menyara anak dan isteri, saya gagahi juga diri ini untuk
mencari sesuap nasi. Saya terpaksa merangkak di atas watah untuk menanam demi anak dan isteri. Selain bercucuk tanam, beliau turut menjual garam kunyit yang siap dikisar dengan harga RM2 bekas kecil dan RM10 bekas besar. Mereka juga turut menghasilkan telur itik jeruk selain menerima tempahan menyediakan makanan dan kuih muih. Usaha Muhammad Hafiz tidak terhenti di situ. Dia turut menyediakan khidmat pereka grafit untuk iklan dan risalah secara dalam talian dan berjaya menambah pendapatan sehingga RM700 sebulan bergantung kepada tempahan yang diterima. Pasangan ini ditemui di rumah mereka di Kebun Rimba Organik Komuniti ROK di Kubang Kerian. ROK dijalankan dengan kerjasama Min House Camp, Universiti Sains Malaysia, Persatuan Cina Muslim Malaysia, Persatuan Sindren Daun Kelantan dan Persatuan Pertanian Kelantan. Lebih 20 OKU terlibat mengusahakan kebun di tanah wakaf sebagai ikhtiar sara hidup sejak Ogos tahun lalu. Mereka turut menerima bantuan allowance pekerja cacat berjumlah RM450 setiap bulan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Orang ramai yang ingin menhulurkan sumbangan kepada pasangan ini boleh berbuat demikian di akaun Bank Islam Malaysia Berhad BIMB bernombor 03-30-21-79-7976 atas nama Nurul Isaifah Daud. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kelantan. Kembali kepada Sahi di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Terima kasih Amirul.